Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Edisi khas mingguan 064, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama sepanjang minggu ini. Pembangkang perlu bermuhasabah dan berubah demi rakyat. Setelah menang di Johor, Puteri UMNO kini berlagak sombong. Salahkah perbincangan PH dan PN? Faiz Fazil bersuara demi menghapuskan rejim UMNO dan BN. Assalamualaikum dan salam bahagia. Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin serta menteri-menteri yang mewakili parti diterajui bekas Perdana Menteri itu dicabar Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Muhammad Muazzar Kassi untuk meletak jawatan dalam kerajaan. Ketua UMNO bahagian Batu Pahat itu menang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Rengit pada pilihan raya negeri PRN Johor sebelum ini. Mendakwa Mahyadin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN menyerang UMNO dan pemimpinnya dengan kasar sepanjang tempoh berkempen pada PRN berkenaan. Beliau mempersoalkan adakah bermaruah jika Mahyadin dan menteri-menteri yang mewakili Bersatu terus kekal dalam kerajaan persekutuan yang diterajui pemimpin UMNO. Katanya Mahyadin sedia letak jawatan dalam parti kerana Bersatu kalah teruk di PRN Johor. Sepatutnya Mahyadin dan menteri daripada Bersatu meletakkan jawatan dalam kerajaan. Muhammad Puak juga mendakwa Bersatu berkempen habis-habisan dan berbelanja besar-besaran untuk mengalahkan Barisan Nasional dalam PRN berkenaan. BN berjaya membentuk kerajaan Johor dengan majoriti lebih 2/3 selepas memenangi 40 kerusi DUN. PN yang bertanding di semua 56 kerusi hanya menang 3 kerusi, iaitu 2 oleh Bersatu dan 1 oleh PAS, manakala gerakan tidak memenangi sebarang kerusi. Namun kebanyakan pihak berpandangan cabaran yang dibuat oleh Puan lebih kepada desakan untuk membubarkan parlimen tanpa melihat kegairahan UMNO gila merebut kuasa di Putrajaya. Sesungguhnya kemenangan UMNO Barisan Nasional BN di Johor bukan memberi gambaran bahawa UMNO menang di seluruh Malaysia. Namun hakikat yang pahit yang perlu kita telan adalah punca kemenangan UMNO BN di Johor adalah kerana pembangkang gagal bersatu. Itu faktor utama dan nyata, tidak lagi perlu dinafikan. Di sini ada satu persoalan yang perlu dijawab oleh para pemimpin dan akar umbi parti yang bersama pembangkang. Apakah dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan datang, pembangkang akan terus berpecah dan membencil diri mengikut nafsu-nafsi sendiri untuk beri kemenangan percuma kepada UMNO dan BN. Adun Perkhidmatan Pasir, Faiz Fazil berkata antara faktor yang perlu diberi penilaian secara serius dan diambil langkah pembaikan ialah perpecahan undi dalam kalangan pembangkang telah mengakibatkan BN selesa memenangi PRN kali ini dan undi pembangkang terutama undi Melayu terbahagi kepada beberapa parti pembangkang yang bertembung terutama PH dan juga PN. Menurut beliau, harapan rakyat yang menolak UMNO BN tetap tinggi dan oleh itu Pakatan Harapan perlu bermuhasabah untuk menghadapi pilihan raya umum PRU nanti. Isu kempen yang tidak berkesan apabila BN membawa isu kestabilan sebagai isu utama dalam PRN kali ini dan apabila berlakunya langkah syaratan, rakyat melihat kepada perlunya sebuah kerajaan yang stabil. Pembangkang khususnya PH gagal membawa mesej kestabilan, malah gagal menunjukkan kekuatan itu. Tegas Faiz lagi, sekiranya isu logo sendiri gagal diselesaikan di peringkat awal, ini membawa tanggapan bahawa kerajaan yang bakal ditubuhkan nanti sukar bertahan lama kerana formula melawan satu musuh perlu dikenal pasti terlebih dahulu, disusuli satu logo, satu manifesto dan satu suara. Sementara itu, bekas Ahli Parlimen Pandan Muhammad Rafizi Ramli mengumumkan untuk kembali menyertai gelanggang politik dan mengesahkan akan bertanding jawatan Timbalan Presiden PKR pada pemilihan akan datang. Beliau berkata keputusan itu dibuat atas kesedaran berdasarkan perkembangan terbaru politik negara dan menyifatkan amalan politik progresif pelbagai bangsa berada dalam keadaan bahaya sekiranya PKR dan Pakatan Harapan terus menjadi parti pilihan ketiga kerana gagal memikat pengundi atas pagar. Rafizi dalam satu kenyataan berkata beliau menganggotai PKR sejak 1999 kerana yakin masa depan Malaysia adalah satu masa depan yang progresif berbilang bangsa dengan citra idea yang pelbagai. Sumbangannya dalam menubuhkan PH pada tahun 2015 bukanlah semata-mata demi kemenangan dalam pilihan raya.
Malah beliau bertekad memastikan politik progresif pelbagai bangsa di negara ini dapat dipertahankan ketika itu. Muhammad Rafizi yang juga bekas naib Presiden PKR sebelum membuat keputusan meninggalkan dunia politik pada Disember 2019 berkata beliau terus mendapat desakan daripada penyokong PKR dan PH serta daripada kalangan rakyat biasa untuk kembali ke gelanggang politik. Katanya beliau mengambil masa yang panjang dalam membuat keputusan itu kerana tidak yakin boleh membantu, terutama dalam keadaan pandangan beliau adalah disifatkan pandangan minoriti dalam kalangan pimpinan PKR dan juga PH. Menurut Muhammad Rafizi, selepas keputusan pilihan raya negeri PRN Johor, beliau menyedari PKR dan PH telah ditolak rakyat hingga jatuh menjadi gabungan ketiga selepas UMNO, Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN. PAS tidak boleh bertaawun atau bekerjasama dengan mana-mana parti bagi tujuan yang salah dan terpesong daripada prinsipnya walaupun ditawarkan kerusi, jawatan, harta dan lain-lain. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata PAS menentang segala keburukan dan kemungkaran seperti rasuah, salah takbir urus dan salah laku yang berleluasa. Menurutnya politik wang dan pangkat diharamkan dalam parti itu, maka ahli yang setia akan tetap beristiqamah dan bersabar walaupun tidak mendapat sokongan masyarakat yang tidak memahami. Hadi berkata kononnya PAS berwawasan keredaan Allah daripada dunia hingga akhirat, bukan sekadar mencari publicity bagi memenangi pilihan raya dan mendapat kerusi atau jawatan tanpa prinsip dan akhlak. Lebih-lebih lagi katanya, jika membisu terhadap kemungkaran dan perpecahan yang memburukkan keadaan umat dengan menipu masyarakat umum. Tambah beliau, mereka yang tidak ikhlas dan istiqamah dalam perjuangan PAS akan terkeluar atau dikeluarkan daripada parti berkenaan. Ujar utusan khas Perdana Menteri ke Timur Tengah itu, PAS berusaha ke arah perpaduan umat Islam dan umat manusia, termasuk mereka yang bukan Islam dalam masyarakat majmuk. Beliau turut menegaskan tiada siapa atau mana-mana pihak diizinkan untuk merungkai dasar penubuhan PAS dengan akal cetek sama ada dari dalam atau anasir luar. Dalam pada itu, teka-teki siapa yang dilantik sebagai Menteri Besar Johor kini terjawab apabila cicit kepada pengasas dan Presiden UMNO Dato' On Jaafar. Dato' On Hafiz Ghazi sah dilantik menjadi Menteri Besar Johor ke-19 Selasa lalu. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar kira-kira jam 3 petang. On Hafiz adalah naib ketua bahagian UMNO Simpang Renggam yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Macap pada pilihan raya negeri PRN Johor Sabtu lalu dengan majoriti 6,543 undi. Beliau menggantikan Datuk Seri Hasni Mohamad yang dilantik sebagai Menteri Besar ke-18 pada 28 Februari 2020 hingga DUN dibubarkan pada Januari lalu. Sebelum itu, seramai 39 bakal ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Barisan Nasional BN sudah menandatangani akuan bersumpah SD menyokong Datuk Seri Hasni Mohamad sebagai Menteri Besar Johor ke-19. Hasni yang juga pengerusi BN Johor dan pengerusi UMNO Johor sudah menyembahkan SD berkenaan kepada Sultan Ibrahim Iskandar tengah malam Sabtu lalu. Hasni juga laporkan sudah menghadap Sultan Johor selepas majlis pengumuman kemenangan BN tengah malam minggu lalu bagi menyembah maklum kejayaan parti meraih 40 kerusi sekaligus menyembahkan SD itu. Sudah tentu polemik pelantikan Menteri Besar ke-19 itu sangat mengejutkan Hasni kerana beliau mendapat sokongan hampir sebelah suara sebelumnya. Pada PRN Sabtu lalu, Hasni menang dengan majoriti selesa lebih 5,000 undi mempertahankan kerusi DUN Benut mengatasi 3 pencabarnya sekaligus menyumbang kepada 40 kerusi DUN diperoleh BN daripada keseluruhan 56 kerusi. Kalau Bersatu dan PAS merasa merekalah yang benar, bertandinglah melawan kita dalam PRU15. Setelah menang besar dalam pilihan raya negeri Johor Sabtu lalu, Ketua Puteri UMNO Datuk Zahida Zariq Khan dengan sombongnya mencabar gandingan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS melawan UMNO dan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Kata Zahida, pilihan raya adalah jalan terbaik untuk melihat parti mana yang menjadi pilihan rakyat. Zahida mencabar andai kata PAS dan Bersatu merasa merekalah yang paling suci, bersih dan UMNO BN itu kotor bila meminta agar diserahkan kepada rakyat untuk menentukan nasib mereka. Zahida berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO 2021 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL Khamis lalu. Namun apa yang dilihat janggal adalah dalam kelantangan suara Zahida itu, tidakkah mereka yang berada di dalam Dewan merasa malu dengan kerjasama dan sekongkolan yang masih wujud dan disanjung di peringkat Putrajaya? Zahida dengan bongkak berkata kononnya rakyat sememangnya sudah bosan dengan mainan politik dan tidak pernah lupa dengan janji yang ditawarkan parti yang memenangi PRU14 yang lalu.
Sementara itu, Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad dengan tegas mahukan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dirujuk ke jawatan kuasa hak dan keistimewaan berhubung jawapan bertulis mengenai pemajakan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras kepada sebuah syarikat. Khalid berkata jawapan bertulis yang diutuskan kepadanya daripada Menteri Wilayah Persekutuan mengenai isu pajakan stadium itu adalah tidak tepat sehingga mengelirukan Dewan Rakyat. Pada masa sama, beliau juga mahu Syahidan dirujuk ke Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenai isu pajakan stadium kepada syarikat yang tiada kaitan dengan pasukan bola sepak Kuala Lumpur iaitu KLFA dan KLCT FC. Kata Khalid, Menteri Wilayah Persekutuan menjawab bahawa Tetuan Al-Qadin Services Sdn Bhd iaitu syarikat yang memiliki 50% saham dalam perswastaan syarikat pasukan KL United FC, KLUFC dan ini adalah satu pembohongan yang nyata. Ini kerana Khalid mengaku telah membuat pemeriksaan di SSM iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. KLUFC Sdn Bhd masih lagi 100% sahamnya adalah dimiliki oleh KLFA dan beliau sebagai Presiden KLFA amat mengetahui akan keadaan itu. Justru beliau berhasrat untuk merujuk Menteri Wilayah Persekutuan kepada Jawatan Kuasa Hak dan Keistimewaan Parlimen kerana ingin mengelirukan Dewan dengan jawapan yang tidak tepat. Dakwa Khalid lagi, beliau juga mahu kes dan jawapan dirujuk kepada PAC dan SPRM kerana tidak dapat dinafikan bahawa syarikat berkenaan mahu memperalatkan KLUFC Sdn Bhd dan KLFA untuk kepentingan perniagaannya. Muhammad Faiz Fazil menyifatkan sikap sesetengah pihak yang membangkitkan isu perbincangan antara Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN sebagai kurang matang. Muhammad Faiz berpendapat isu perbincangan antara dua gabungan tersebut sepatutnya dilihat dalam konteks yang lebih luas berbanding politik sempit yang menampakkan sikap ego sesetengah pihak. Katanya apa yang perlu dibincang pembangkang adalah mengenali siapa musuh dan membentuk satu kerjasama yang boleh menumbangkan musuh yang satu. Ujar beliau, strategi khemah besar dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15 merupakan usaha untuk menyatukan parti-parti yang menentang Barisan Nasional. Sama ada khemah besar, United Front atau apa istilah sekalipun perlu diraihkan dan diusahakan untuk menentang musuh yang satu, kata Faiz. Menurut beliau lagi, menerusi PRN Johor baru-baru ini dilihat bukan hanya PH yang menentang BN tetapi PN juga turut sama melawan gabungan yang diterajui UMNO itu. Pandangan beliau, kalau sekadar nak tunjuk kuat tetapi tindakan yang dibuat akan menambah musuh, ianya langsung tidak akan membantu PH, sebaliknya akan membuatkan PH dibenci rakyat dan ditolak. Pembangkang perlu menggembeling seluruh kekuatan rakyat melibatkan semua kaum Melayu, Cina dan India dan kekuatan ini juga dapat ditunjukkan akan memberikan isyarat bahawa kemah besar mampu membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Ujar Faiz, apa sahaja syarat boleh dibincangkan namun perkara asas adalah meletakkan perbezaan ke tepi dahulu dan fokus kepada agenda memastikan UMNO dan BN tidak berkuasa semula. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.